Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah al-fadhil Ustaz Fazrul. Kita dalam My Quran Time set yang set je baru. Set yang baru, keadaan yang baru, jangan tukar channel. Jangan tukar channel, bukan program baru. Dan alhamdulillah pada hari ini kita memulakan Ustaz ya, memulakan set baru tapi meneruskan kepada surah An-Nur halaman 354. Semalam sudah pun kita melihat halaman 353 tentang adab-adab syariat di dalam agama ini yang amat menjaga kepada maruah seseorang ya, dan menjaga adab di dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita ingin memulakan majlis kita dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita mohon pada Allah, Allah berikan ilmu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita perhatikan apakah sinopsis ringkasan halaman 354. Bermula daripada ayat yang ke-32 hingga 34, kita akan melihat kepada apakah syariat ya, seruan Allah untuk menikahkan orang yang berstatus ya single Ustaz ya, single ataupun yang tidak berkahwin. Tak semestinya tidak pernah berkahwin ya, yang tak ada pasangan, mengadakan akad kitabah dengan para hamba dan larangan memaksa untuk melakukan perzinaan. Ini yang dinyatakan pada ayat 32 hingga 34 dan disambung pada ayat 35. Allah penyinar langit dan bumi dengan berbagai bentuk dalil dan bukti keimanan, dan pada ayat 36 Allah menceritakan sifat orang beriman yang mendapat petunjuk dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama tuan-tuan yang berada di rumah, adik-adik yang hari ini tak ada PDPR, ada yang ikut satu minggu sekolah, satu minggu tak sekolah. Jom kita baca halaman 354 ayat yang ke-32 hingga 34 terlebih dahulu. Insya-Allah bersama Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'd. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan bonda, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita nak mulakan pertemuan kita dan bacaan kita pada hari ini di halaman yang ke-354 bermula ayat 32 sehingga ayat 34. Kita cuba bacaan pertama ini dengan bacaan murattal bayati insya-Allah. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. Kita ceriakan ataupun kita jadikan rumah kita bercahaya dengan nurul Quran insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 32 hingga 34 Ustaz ya, daripada surah An-Nur, untuk kita menyambung kepada, kalau semalam diminta untuk kita ini menundukkan pandangan ya, dan juga menjaga maruah kita bagi wanita, bagi kumpulan perempuan. Ada tambahan lagi, iaitu untuk menjaga aurat ya, mengenakan wal yadrib bihumurihinna ala juyubihinna, iaitu untuk melabuhkan ataupun menutup ya perhiasan-perhiasan pada tubuh seorang wanita, kerana itu adalah cara Islam menghormati ya, seperti mana permata Ustaz ya, hormatnya permata itu tak ada dia letak baling-baling, siapa-siapa nak pegang-pegang ya, tetapi ianya ditutup dan hanya orang tertentu, 12 kumpulan yang dijelaskan pada ayat 31 semalam kita sudah pun ikuti. Hari ini Allah menyatakan lagi apakah tanggungjawab dalam menjaga cahaya dalam keluarga dan dalam masyarakat. Wa ankihul ayama minkum, iaitu dan nikahkanlah orang-orang yang masih tidak ada pasangan antara kamu. Dalam terjemahan ini dinyatakan bujang Ustaz ya. Yes, bujang itu tak semestinya maksud ayama. Ayama ini maksudnya ada yang belum pernah berkahwin, tak ada pasangan. Betul. Ataupun yang sudah berkahwin bercerai, tak ada pasangan. Ataupun yang kematian suami, kematian isteri juga digelar sebagai ayama minkum. Jadi di sini adalah wa ankihu, satu seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wasalihin min ibadikum wa imaikum, iaitu orang-orang yang telah layak daripada hamba dan juga para hamba. Jadi orang merdeka yang tidak ada pasangan
itu adalah bukan sekadar tugas orang itu sahaja mencari jodoh Ustaz ya. Betul. Dia adalah tugas para wali ya dan juga masyarakat untuk membina sistem ini, bukan sekadar diserahkan kepada si anak lelaki ataupun si anak perempuan itu sahaja. Ini tanggungjawab bagi para wali oleh ibu, ayah, jiran, pak cik, masyarakat, dan ia bukan sekadar personal, individu. Carilah girlfriend sendiri, carilah boyfriend sendiri, pandai-pandailah kamu, pandai-pandailah mak dulu pun macam tu juga. Jumpa, dapat kahwin dah terus, tak payah pula nak disusun-susun, nak berjumpa-jumpa. Tapi serupa-rupanya wa ankahul ayama, ini adalah seruan daripada Allah untuk membantu kepada mereka yang belum bernikah. Di tengah itu Allah menyatakan in yakunu fuqara yu'nihumullahu min fadlih. Jika kamu rasa bahawa kamu fakir, tidak mampu, Allah akan mengkayakan dengan kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu isu Ustaz ya. Yes, salah satu isu orang nak kahwin ni ialah tak ada duit. Ya, betul. Tak ada duit, ataupun kamu kerja apa kan, takkan nak bagi anak bidi makan apa pasir dengan batu kan. Setakat ini tak ada lagi orang yang kahwin lepas tu makan pasir dan batu pasal dia tak makan pasir. Takkan nak makan Ustaz ya. Jadi nak ceritanya ialah memang manusia akan takut isu ekonomi, tetapi Allah menyatakan jika kamu fuqara, Allah boleh mengkayakan lagi. Dan ini adalah pengalaman, saya yakin Ustaz Tarmizi ada pengalaman ya. Saya ada pengalaman, tuan-tuan ada pengalaman. Bila kita ni taklah ada duit sangat, tetapi kerana kita cuba juga kumpul mana yang ada dan bernikah, mungkin ada pak cik bantu ke kawan bantu, tetapi selepas bernikah itu Allah akan cukupkan. Taklah jadi kaya kayangan Ustaz ya, tetapi cukup untuk kita tak ada makan kayu dan batu sebentar tadi ya. Wallahu wasi'un alim. Allah adalah amat luas ya, dan Allah amat mengetahui peluang-peluang ataupun sumber-sumber untuk membina sebuah rumah tangga yang cukup dalam kehidupan seharian. Tetapi apa jadi kalau katakan seseorang itu dia dah diusahakan ya, usaha tu penting ya bagi ibu, ayah, bagi individu yang belum bernikah, diusahakan tapi tak juga dapat bertemu dengan orang yang apa istilah Ustaz ya, soulmate. Kan, orang yang dia sesuai. Kan, cuba-cuba tak jadi, putus tunang, tak jadi itu, tak jadi ini, maka Allah berikan solusinya pada ayat yang ke-33. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikaha, iaitu orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya. Ini adalah formula penting. Hatta yu'niyahumullahu min fadlih. Imam Ibn Ashur menyatakan ya, suruhan kepada mereka yang belum bernikah, tak dapat bernikah, tak berjumpa dengan pasangan, ada kepayahan dan sebagainya. Apa perkara yang perlu dibuat? Adakah dia kena cari kena senaraikan Ustaz ya, 5 girlfriend, 10 boyfriend dan sebagainya? Bukan, tetapi cari wal yasta'fif, iaitu jaga kehormatan. Dan ini adalah satu usaha yang sungguh-sungguh dalam menjaga maruah dari perkara yang haram. Dan nanti apakah yang Allah akan bantu? Seseorang itu akan dicukupkan Ustaz. Masya-Allah. Dicukupkan. Ya, dicukupkan itu sampai dia berkemampuan untuk berpasangan dan akhirnya dijumpakan dengan pasangan. Kalau bukan di sini, kalau bukan di sini, dia akan berjumpa pasangan di akhirat Ustaz, di syurga. Pasal apa? Pasal dia adalah orang yang wal yasta'fif. Afif ini adalah orang yang menjaga kehormatan walaupun tidak berkahwin, tidak terlibat dengan anasir-anasir ataupun aktiviti yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perbincangan perkara ini kalau kita lihat Ustaz, ayat 32, ayat 33 ini adalah antara formula bagaimana nak maju ekonomi sesebuah negara. Oh, subhanallah. Sesebuah negara kalau nak maju ekonomi, salah satunya ialah dia bantu kepada anak-anak bujang. Ya, yang lelaki ke perempuan ke, yang janda ke duda ke, kahwin. Ya, pasal apa? Pasal dengan membantu itu maka Allah akan kayakan, proses ekonomi itu akan lebih maju lagi ke hadapan. Ini satu sudut yang mungkin ekonomi biasa tak dapat melihat Ustaz ya. Tetapi ini yang dinyatakan di dalam al-Quran. Walladzina yabtaghunal kitab, ya, siapa yang menginginkan ya perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan buat mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian daripada harta yang Allah kurniakan. Ini kepada hamba
ya yang dimiliki. Ini zaman dahululah ustaz ya. Zaman sekarang ni kita dah tak ada hamba dah ya. Tapi Allah nak ceritakan tolong kepada hamba. Hamba pun kena tolong untuk dinikahkan dengan bagi harta yang kita lebih sebagai bos contohnya. Apatah lagi kalau kita bercakap tentang anak kita, anak saudara kita, anak jiran kita, kita kena bantu ustaz. Betul. Ya, ada di kalangan tuan-tuan suka derma RM1 dekat masjid setiap hari infak. Kalau boleh cari juga projek khas. Projek khas siapa yang belum kahwin lagi tu pasal dia isu tak ada duit, kita bantu ustaz. Bantu selain daripada bantu untuk jumpa pasangan yang sesuai, kerana ini adalah seruan daripada Allah, wala tukrihu fatayatikum alal bigha. Jangan dipaksa kepada para hamba wanita kamu kepada al-bigha. Apa maksud bigha? Ini istilahnya pelacuran ustaz. Yang itu tidak dibenarkan. In aradna tahassunan litabtawu aradal hayati dunya, kerana mencari ke ekonomi ya, mencari duit, keuntungan di dunia. Allah kata jangan buat perkara tersebut kerana itu adalah sesuatu yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang dia memaksa, sesungguhnya Allah, kalau dia terpaksa, maksudnya ada perempuan yang dipaksa tersebut, Allah kata orang yang dipaksa melacur ini dia akan mendapat keampunan oleh Allah, mendapat kasih sayang daripada Allah. Tetapi kita adalah orang-orang beriman, mesti membantras perkara ini ya. Mana-mana lorong, mana-mana usaha untuk ke arah perkara yang tak baik ini, sekarang ni dia dalam bentuk pelbagai ustaz, dalam bentuk di website dan sebagainya. Itu semuanya perlu kita cegah sebenar-benarnya untuk memastikan cahaya daripada Allah ini menyebar ke dalam masyarakat. Seterusnya ayat 34 kita baca untuk kita melihat hakikat apa yang telah kita bincangkan. 33 ayat pertama daripada surah An-Nur. Sama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Nasib baik ayat 34. Oh ya, ayat 33 panjang. Betul kan ya. Dia isu sosial. Isu masalah sosial itu ayat 33 Ustaz. Betul, macam mana nak selesai masalah sosial ayat 34. Okey, baik. Kita sama-sama baca tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran ayat yang ke-34 insya-Allah. Jom. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 34. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan, mubayyinat wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum, iaitu perumpamaan contoh daripada orang yang terdahulu sebelum kamu, dan sebagai pengajaran bagi orang yang bertakwa. Ini kesimpulan ustaz ya, setakat 33 ayat yang ada ini. Allah menceritakan tentang masalah sosial, masalah masyarakat yang mana ada fitnah yang berlaku kepada Saidina Aisyah. Itu adalah perkara yang akan berulang sepanjang sejarah. Masalah sosial seterusnya ialah berlakunya perzinaan, hubungan tidak sah di antara lelaki dan wanita, sama ada secara paksa ke secara rela, semua itu adalah perkara yang berlaku. Dan juga apa lagi yang kita dah bincang, iaitu istilah al-bigha, iaitu paksaan kepada wanita untuk melakukan sesuatu kerana keuangan, istilahnya pelacuran ataupun isu pornografi ustaz ya. Jadi isu-isu ini macam mana nak selesai? Allah kata walaqad anzalna ilaikum ayatim mubayyinat. Allah bawakan ayat-ayat ini sebagai penjelasan. Kalau kita ikut peraturan ini, ayat pertama surah An-Nur Allah dah cakap dah bahawa surah ini adalah ayatim bayyinat ya. Kalau kita ikut jelas, dia tidak ada macam 50-50, kita ikut betul-betul. Kesannya apa? Kesannya isu fitnah di media sosial ataupun isu masalah sosial ini dia akan diselesaikan. Ini adalah satu anugerah, adalah satu ubat yang Allah turunkan. Jelas yang pertama, wa mathalan minal ladina khalau min qablikum, iaitu ada contoh
telah berlaku sebelum ini, ya, bila seseorang itu tidak ada al-Quran Ustaznya, maka rosak. Bila tidak ada wahyu, tidak ada nur dalam masyarakat, maka rosak. Dan yang ketiganya, Allah beri peringatan, nasihat macam mana nak menyelesaikan isu sosial. Ya, orang tak berkahwin, orang yang berkahwin, orang yang mungkin dari segi pandangannya, semua nasihat-nasihat itu Allah bekalkan kepada siapa? Orang yang nak bertakwa. Orang nak bertakwa ni ialah orang yang nak jaga diri, nak jaga masyarakat daripada masalah-masalah sosial yang ada, wiqayah, yang ada kaitan dengan perkataan al-muttaqin. Orang yang tak kisah, yang apa aku kisah, dia rasa macam tak payah kot surah An-Nur ini kita perjuangkan, ya, tetapi bagi kita, bila kita dah nampak, oh rupanya dalam rumah pun kita ada adab, di luar rumah pun kita ada adab, tengok TV, tengok YouTube pun ada adab, sampai tahap begitu sekali, sudah tentunya ia akan menjaga kita daripada pelbagai masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Selepas ini kita akan lihat apakah lagi penerangan, tapi kita lihat dahulu perkataan pilihan pada hari ini. Perkataan pada hari ini, nakaha. Isu besar Ustaz, ya. Ramai orang yang tidak bernikah, ya, dan kalau katakan orang yang sudah bernikah perlu membantu orang lain bernikah, itu adalah tanda keseriusan kita menjaga sosial, kita menjaga ekonomi negara dan juga keluarga kita. 23 kali disebut di dalam al-Quran, dan ini adalah seruan untuk kita Ustaz, ya. Nampak gayanya masjid-masjid, ya, ataupun kalau orang cakap cari kerja, ada website untuk syarikat dan juga pekerja, kan. Kena ada website, ada cara korporat menguruskan orang yang tak bernikah, ya, agar apa? Agar wal yasta'fif ini, afif di dalam masyarakat ini terjaga, masalah sosial terjaga, dan masalah ekonomi juga diangkat bila kita mengamalkan ayat 32 34 sebentar nanti. Jadi nikah bukan sekadar dua orang bertemu, tetapi di sebaliknya itu adalah jaringan orang-orang yang ingin mengikut panduan nur Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Bila nur melimpah di hati Ustaz. Bila nur, ya. Allahu nurus samawati wal ard. Ayat yang kita tunggu-tunggu Ustaz, ya, dalam surah An-Nur ini, bila Allah dah menceritakan tentang ada banyak masalah dalam masyarakat, ya, masalah sosial, masalah seksual, masalah keluarga, penderaan, banyak berlaku Ustaz, ya, dan itu adalah projek yang penting kita tangani. Makin kita dekat dengan Quran, kita makin lagi Ustaz melimpahkan nur daripada hati kita ini. Kita kena bantu masyarakat, kalau ada yang kena dera, kalau ada yang kena jenayah sosial, seksual dan sebagainya, apa yang kita dah bincangkan sebentar ni sepatutnya tidak berlaku dalam masyarakat beriman. Dan kalau berlaku, kita kena bantu, ya, kita kena bantu betul-betul nikahkan dengan orang yang betul Ustaz, ya. Bukan sekadar nikah je. Itu satu hal lagi. Bukan pasal ni dah umur 23 tahun tak nikah lagi, 30 tahun, bukan sekadar itu. Tetapi kita bina sistem pernikahan yang beriman, agar tidaklah lepas dah nikah Ustaz, ya, sehari je raja sehari, lepas tu jadi hamba abdi. Memang sehari sungguh. Memang sehari, betul. Kita doakan, amin, kita dimudahkan Ustaz. Anak-anak kita ada anak Ustaz, ya. Kita satu, kita dulu awal kahwin bimbang rezeki, tapi lepas itu adalah bimbang tentang nikah, tentang jodoh mereka. Kerana kalau rezeki duit banyak tapi tak bahagia pun, Allahuakbar, itu perkara yang kita doakan bersama. Mari sama-sama kita teruskan dengan pelajaran tajwid kita, insya-Allah Ustaz. Terima kasih Ustaz Al-Fatih Safaz. Sebelum itu, sahabat-sahabat kita di ruangan Facebook, subhanallah, terus sebarkan, kongsikan, share kepada kawan-kawan kita, antaranya sahabat kita mantan ketua forensik PDRM sebelum ini Ustaz, yang positif COVID. Hari ini sudah
alhamdulillah sembuh, kembali sembuh, dan sangat-sangat menghargai sahabat-sahabat yang mendoakan Datuk Amidun Nan, Puan Datin Nurliah Jaafar, sekeluarga ucap terima kasih semua yang doakan. Juga sahabat kita yang baru saja sebut di ruangan Facebook, Tuan Muhammad Ramzan Yaakob, hari ini isteri saya Salmah Yahya, pendengar setia My Quran Time, menjalani pembedahan di Hospital Ampang. Moga-moga sahabat-sahabat Al-Quran semua dapat sama-sama kita doakan. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah mudah-mudahan semuanya dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak singgah seketika ke ruangan tajwid kita. Kita nak ulang kaji pada hari ini. Jom sama-sama kita ikuti paparan yang telah kita sediakan untuk kita kongsikan tentang tajwid. Okey. Dan masih lagi dalam tafkhim dan juga tarqiq, huruf yang kadang-kadang tebal dan kadang-kadang nipis, iaitu ada alif, lam dan juga ra. Kita nak lihat huruf lam hanya dibaca tebal ya ataupun tafkhim pada lafzul jalalah, lafaz al-jalalah, dengan syarat sebelum huruf lam itu berbaris di atas dan juga berbaris dhammah, baris depan, baris atas atau baris depan. Contohnya dalam surah An-Nur ayat 32 yang kita baca pada hari ini, iaitu pada kalimah Allah, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Itu huruf sebelum huruf lam baris depan, yughnihimullah, tak boleh baca nipis, yughnihimullah tak boleh, yughnihimullah, tebal lam tu. Okey, itu yang contoh yang pertama. Dan juga sebelum huruf lam baris atas, wallahu, tu wallahu, tebal juga baca, tafkhim. Contoh yang kedua kita tengok dalam ayat yang ke-33, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa innallaha, sebelum huruf lam baris atas, fa innallaha, tebal, jangan baca nipis, fa innalla, Allah nipis, fa innallaha, tebal. Satu, dalam ayat yang ke-33, dan ada lagi dalam ayat-ayat yang berikutnya. Cuma kita ingat, contohnya dalam ayat yang ke-35, wa yadribullah, kita ingat huruf lam bila kita baca tebal, sebelum huruf lam tadi berbaris atas dan juga sebelum huruf lam berbaris depan. Ada satu lagi, adapun sebelumnya, ketika sebelum huruf lam tadi berbaris di bawah, maka kita baca nipis. Yang ni Fadil Safas, kadang-kadang ada yang keliru. Dibaca tebal, bismillah. Bismillah mungkin tak berlaku lah sebab selalu baca. Contoh kalau macam ayat yang kita nak kongsikan tadi, contoh tadi di paparan kita tadi, kadang-kadang ada huruf yang ni kita kalimah, contohnya kecilnya tak nampak saya, malillah. Malillah. Ada setengah-setengah pembaca tuan-tuan kena hati-hati, jangan baca malillah. Sebab dia ingat semua kalimah Allah kena tebal. Tak. Ada keadaan tebal, ada keadaan nipis. Tebal tadi kita dah kongsi bila sebelum lam baris atas, baris depan. Bila nipis, sebelum huruf lam baris bawah. Bismillah, itu key dia, kunci dia yang boleh kita ingat. Bismillah. Kalau yang ni malillah, kan? Zikrillah, jangan baca zikrillah, jangan. Sebab apa? Sebab sebelum huruf lam baris bawah. Jadi itu dua contoh yang boleh kita ikuti dan kita boleh semaklah ataupun kita ulang kaji. Alamak ustaz, terlepaslah ustaz, laju sangat. Jangan bimbang. Malam ni ada ulangan, pagi besok pun ada ulangan, Facebook pun ada ulangan, YouTube, Instagram semua ada ulangan. Boleh sama-sama kita belajar lagi insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya ucapkan pada Ustaz Tarmizi, kita melihat cara bacaan sebentar tadi Ustaz ya. Maksudnya kalau lafzul jalalah itu diawali dengan baris bawah. Okey. Maksudnya tipis baca. Tipis. Ya, alhamdulillah ya, jangan ditebalkan pula. Jangan tebal baris atas atau depan. Baris depan ataupun baris atas ya. Betul, jadi itu panduan untuk kita sama-sama baca dengan tepat ya. Dan di situ sebenarnya dia ada banyak perbincangan Ustaz ya, bila baris atas baris depan itu berbanding dengan baris bawah kan. Tapi hari ini kita tak bincang panjang, kita nak menyambung balik tentang nur ya. Allahu nurus samawati wal ard, apa maksudnya. Dan ayat ini hadir selepas Allah bercerita tentang Allah menurunkan
wahyu al-Quran ini ada bayinat, mubayyinat, ia menjelaskan, memberi penjelasan yang tepat bagaimana menguruskan. Kadang-kadang orang rasa bahawa masalah sosial, masalah keluarga ni macam tak bertepian. Betul, kan? Rasa macam kalau kahwin tu bersedia jelah untuk untuk berpisah. Sebenarnya untuk bila dalam Islam ini berkahwin itu insya-Allah harapnya dia sama ada kekal ataupun di sini ataupun kekal sampai ke syurga. Itu dia punya point dia. Tetapi mungkin ada yang kata bahawa tapi kalau ada yang bercerai tu okey ke? Kan? Dalam Islam bercerai ini bukanlah sebagai satu perkara stigma negatif. Maksudnya ada orang yang mungkin tidak sekufu, tidak sesuai, ada cabaran-cabaran yang ada. Tetapi ideanya ialah Quran turun untuk memberi penyelesaian. Ya, untuk kita menuju kepada target akhir, iaitu menuju pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keluarga kita bertemu Allah, dengan tak ada keluarga pun kita tetap juga nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas di situ dengan contoh-contoh, dengan nasihat bagi kita yang ingin menjadi orang yang bertakwa. Jadi mari kita lihat bagaimana ciri orang bertakwa sebenarnya. Dia dapat cahaya daripada mana? Dalam dirinya dah ada cahaya ke belum? Ayat 35 dan 36. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Terima kasih pada sahabat-sahabat di ruangan Facebook Ustaz. Ramai yang perincikan atau buat nota kongsikan dekat ruangan komen. Itu satu usaha yang sangat bagus. Jadi yang terlepas boleh ikuti. Oh, itu maksudnya. Ramai ada juga yang cakap kesian Puan Azlina. Laju, saya cakap laju tadi. Oh Allah, itu keistimewaan Puan Azrina, masya-Allah. Kan, jadi maknanya al-Quran untuk semua, kita meraihkan semua dan ambillah peluang dan juga hadiah anugerah Allah SWT ini. Kita nak sambung bacaan kita. Jom ayat 35, ayat 36. Kita cuba dengan taranum Muratal Hijaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله
ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah dua ayat daripada ayat 35 dan 36 sahaja, ayat favorite yang selalu dihafal oleh anak-anak sekolah menengah ya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah ini adalah cahaya kepada langit dan kepada bumi ya. Allah cahaya, pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan yang Allah bawakan nur Allah ini adalah seperti lubang kamishkah ya, fiha misbah, iaitu mishkah ini ustaz ni kalau ada dinding ya, dinding kalau dekat istana ke rumah-rumah tertentu itu dia ada satu lubang dekat dalam dinding tu, dia buat satu kawasan dan dia letakkan pelita. Pelita zaman sekarang ini kita tak letak dekat dinding, kita letak dekat atas ceiling tu kan, kita tebuk kita letak lampu bukan Kalimantan lah kan, lampu yang cantik-cantik tu kemudian kita letak lampu dalam dia. Baik, jadi Allah menyatakan tentang perkara ini, satu perumpamaan seperti satu lubang yang tidak tembus di dalam dinding itu ada pelita. Al-misbahu fi zujajah, pelita itu di dalam kaca. Pelita di dalam kaca. Kalau tuan-tuan pernah tengok pelita lah ya, adik-adik mungkin ada yang pernah tak pernah tengok. Okey, jadi pelita itu dalam kaca. Maksudnya kalau kita tengok pelita kan ada dalamnya ada sumbu itu, di luar itu ada kaca. Baik, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah, iaitu kaca itu seakan-akan seperti bintang yang berkilauan maksudnya berkilau. Pasal apa? Pasal dia terang benderang, dia tidak ada jelaga. Kalau tuan-tuan ada pelita kan biasa kalau ada asap dia tu, kalau lama kita tak bersihkan ada jelaga asap hitam ya, ataupun dia berdebu. Berdebu ya, sama ada debu ataupun berjelaga berasap tersebut. Tapi Allah cakap di sini dia terang seperti bintang yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah, iaitu ia dinyalakan daripada pohon yang diberkati, iaitu pohon zaitunah ya, minyaknya itu yang sifatnya tidak syarqiyah wala gharbiyah ya, tidak ke timur tidak ke barat, maksudnya ini yang ori maksudnya yang original, yang tidak ada istilahnya tidak dikacau lah, asli. Kadang-kadang ada minyak zaitun telah ditambah dengan pengawet, telah ditambah itu ini, jadi dia tak original, tidak asli. Baik, yakadu zaituha, hampir-hampir minyak itu yudhi, iaitu bersinar walau lam tamsashu nar, tak ada api pun, tak ada api, tapi minyak yang ada pada pelita tersebut sudah cukup untuk bercahaya di dalam pelita tersebut. Nur ala nur, Allah menyatakan cahaya atas cahaya. Baik, jadi sebenarnya ustaz ya, bila cakap tentang perumpamaan ini, Allah sedang memberitahu kepada kita dalam diri manusia kita ini ada satu mishkah. Ya, mishkah ini tempat yang letak pelita tadi itu. Dalam mishkah ada misbah, ada pelita. Dalam pelita itu dalam kaca. Okey, baik. Jadi kalau dalam hati kita ini, dalam diri kita ini ada satu kawasan. Di kawasan hati kita secara fizikal, di kawasan jantung kita ini, itulah dia tempatnya. Sepanjang tubuh badan kita ada misbah, jantung kita lah ya, ataupun qalb kita. Dan ia ada lapisan-lapisan. Lapisan pertama namanya sadar, ataupun kedua qalb, ada fuad, ada lub, ada basirah dan sebagainya. Jadi lapisan pertama itu bila dia jelas macam kaca tadi itu, dia terang Ustaz. Masya-Allah. Terang. Jadi bila ada fitrah dalam manusia, roh manusia ni fitrah. Betul. Dia lahir dalam keadaan fitrah. Kita tak banyak maklumat tentang ini tuan-tuan ya. Tapi kerana fitrah, dia ada cahaya yang akan menerangi alam. Menerangi alam sehingga kan ia membuat kebaikan, bercakap perkara yang baik. Itu adalah nur daripada hati kita. Dalam masa yang sama ada nur daripada luar. Tadi nur daripada dalam Ustaz ya, fitrah kita, roh kita ini ada fitrah, semua acong, mutusami semua ada nur ini. Tapi ada satu lagi nur daripada luar, iaitu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menurunkannya. Jadi Allah bercakap di sini nur ala nur ya. Kita sini sudah ada cahaya ya, kita dah ada minyak yang kalau tak kena api pun dia masih bercahaya, tapi bila kena nur daripada wahyu dia akan subhanallah
merebak Ustaz. Ya, dia jadi seperti satu lampu yang amat indah. Tapi syaratnya ada syarat. Yang membezakan antara nur daripada Allah dengan manusia ini adalah dia punya zujaj, dia punya kacanya. Kalau kaca tengah hitam Ustaz. Ya, kita ada pelita terbaik ni, tapi rupa-rupanya warna hitam pasal jelaga kan, dah lama tak gilap ataupun berdebu, dah lama tak guna. Apa jadi? Cahaya daripada hati itu tidak keluar, dan wahyu daripada luar nak memberi kesan kepada fitrah tu tak. Dia dengar Quran, saya rasa bila nak habis Quran time ni. Gitu kan, okey. Pasal apa? Hati tu dia tak bercahaya, bukan dia tak ada cahaya. Dia tak boleh keluarkan cahaya, dan cahaya daripada luar itu dia terpantul balik semula. Ya, terpantul dengan debu, terpantul dengan hitam jelaga yang ada. Dan perbincangan dalam hadis ialah hitam dalam hati kita ini satu sebabnya Ustaz. Ya. Bila buat dosa. Allahuakbar. Bila kita buat dosa, kita menipu ke, kita mengumpat ke, lambat solat ke, apa sebagainya, maka itu menyebabkan timbul titik-titik hitam, dia jadi jelaga. Jadi jelaga. Dan kalau kita tidak bersihkan, kena bersihkan setiap hari Ustaz. Pasal hati kita ni dia fitrah, tapi dia kena attack pada setiap masa. Kan, dia tengok TV, tengok YouTube, macam-macam. Kalau ianya tidak baik, hitam. Ya, dan kita perlu polish, kena gilap dia pada setiap hari. Macam mana caranya? Kalau kita hidup kita ini, kita ada perut kita Ustaz ya. Kita ada fizikal kita, dia lapar kepada perkara yang berasaskan tanah. Kalau makan tengah hari Ustaz kan, kita perut kita ni lapar nak makan apa? Nasi daripada tanah. Sayur daripada tanah. Kambing ya. Kambing daripada tanah jugalah, pasal dia makan akhirnya makan sayur daripada tanah. Baik. Itu adalah fizikal kita. Tetapi bab spiritual kita ini, dia lapar juga Ustaz. Dia lapar cahaya apa? Cahaya Quran. Allah. Dia dengar Quran, dia rasa makin lama makin digilap. Ya, dia tak lapar. Bila dia tak lapar tu, dia tak ada meronta-ronta, dan bila ada cabaran-cabaran dalam kehidupan, cahaya daripada Allah, dia kena kepada cahaya dirinya, dia tetap menerangi ketika masyarakat mungkin terlibat dengan gejala sosial, gejala seksual, masalah dan sebagainya, dia masih lagi mendapat hidayah daripada nur Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah cakap apa? Yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahul amthal. Allah buat perumpamaan ini kepada seluruh manusia, dan Allah amat mengetahui. Ya, Allah amat mengetahui di mana sebenarnya kalau kita guna perisian Ustaz ni, software, dalam tubuh kita ni dah ada software, cuma dia ada password dia. Tak boleh guna kan. Tapi bila dapat Quran saja, password tu terus kita terbongkar ya, macam-macam kehebatan software yang sudah Allah letakkan dalam tubuh kita. Itu sebabnya cara kita nak memastikan perkara ini, fitrah kita ini kita polish ya, kita isi dengan zikir pagi dan petang pada ayat 36, dan kemudian Quran ini akan menjadikan ia lebih bercahaya menerangi alam ini Ustaz ya. Jadi kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ambil pelajaran. Kita lihat resolusi halaman 354. Sama-sama kita saksikan. Iaitu yang pertama, resolusi kita pada hari ini, usahakan untuk bernikah ya. Kita bantu orang lain untuk bernikah bagi mereka yang layak, dan Allah akan mencukupkan. Yang pertama. Yang kedua, jaga kehormatan diri bagi orang yang belum bernikah, maka Allah akan cukupkan, Allah akan bantu untuk bertemu dengan pasangan di sini ataupun sampai di akhirat nanti. Yang ketiga, banyakkan zikir dan tasbih pagi dan petang untuk menggilap kaca bagi pelita yang ada dalam hati kita, sehingga kan Quran akan mencerahkan lagi, unlock kekuatan yang ada pada hati kita. Bersama Ustaz Tarmizi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mak dan ayah kami, mak dan ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, saat ini barangkali ya Allah ada di antara kami yang mana anak-anaknya masih belum bertemu jodohnya, permudahkan ya Allah.
rizqikan jodoh buat mereka ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, jadikan Al-Quran bercahaya di rumah-rumah kami ya Allah. Jadikan Al-Quran menyinari kehidupan kami. Jadikan Al-Quran menerangi hati-hati kami ya Allah. Jadikan Al-Quran cahaya dalam kehidupan kami menujumu ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz ya. Bagi semua kita ingin menghidupkan nur ala nur dalam rumah, dalam diri keluarga kita, inilah yang kita ingin hidupkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Sama-sama kita berjuang untuk memastikan nur daripada Allah itu mengena kepada nur yang sudah sedia ada, tetapi kita kena polish, kita kena gilap. Kalau kita tidak buat kerja menggilap itu dengan membawakan Al-Quran, dengan kita solat, zikir pada Allah, khawatir potensi yang ada itu tidak dapat dikeluarkan. Kita bertemu dalam ulangan pada malam ini dan pagi esok insya-Allah, dan kita akan lihat halaman baru pada hari esok. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.